Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Muka surat berapa? Muka surat 23. Baik apa? Penggal yang ketiga. Itu. Muka surat 23. Tengok kitab Misbahul Munir. Muka surat 23 perenggan bawah sekali. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'na bi ulumihi fit darain amin ya rabbal alamin. Bermula dalil atas ada irada di zat Allah Ta'ala itu ialah kita fikir. Sampai situ. Qala musannif rahimakumullah. Bermula dalil. Apa dia dalil? Bukti. Dalil ini perecaman ataupun dia panggil bukti. Kita mengaku pada Tuhan ni ada sifat irada. Sakat mengaku saja tak cukup lagi. Dia kena buat mari mana dalil kata ada irada tu. Ni maksud dia tu. Mengaji tauhid macam tu dia kena satu-satu kena ada bukti, ada bukti, ada bukti. Sebab dia benda akidah. Benda kena pegang dengan hati. Bila ada pegang dengan hati, dia kena ada bukti-bukti dia. Kau sakat royak saja mulut tak boleh pakai. Tengok. Bermula dalil atau bukti. Kita nak tunjuk bukti lah. Supaya kita kejak dalam hati. Atas ada irada. Kalau cakap bahasa kita bahawa adanya irada tu, sifat berkehendak tu di zat Allah Ta'ala itu. Macam mana cara dia nak pada bukti? Cara nak boleh bukti ialah kita fikir dengan akal. Jadi fikir akal ni boleh mendatangkan bukti untuk menguatkan dalam hati kita bahawa Allah Ta'ala ada sifat berkehendak. Iradat nama dia. Apa dia tu? Ialah kita fikir tilik. Fikir dengan akal. Tilik dengan pandangan. Nampak? Mari bukti tengok ni. Tilik fikir dengan akal kita kepada makhluk ni. Bila nama tanya mana bukti mu kata Tuhan ada sifat irada, tengok makhluk ni. Kena fikir tengok fikiran tu. Ni. Makhluk ni kita semualah. Ma siwallah dia panggil. Barang yang selain daripada Allah dia panggil makhluk. Jadi bukti apa? Bukti di Tuhan ada sifat berkehendak. Macam mana dalilnya? Otak kita fikir, jikalau tidak ada lah. Ni. Supaya nak dapat dalil tu, kita pun tengok di makhluk ni, kita fikir dengan otak. Kalau Tuhan tak ada sifat irada, nescaya adalah ia Tuhan tidak mengkehendaki.
Kalau Tuhan tak mengendaki, jadi dah alam ni. Kok tulis lah tu jawapan bagi akal fikir. Ada dak hidup, ada dak mati. Tengok sahabat kita mati tu. Sebab apa mati? Sebab dia telah menghendaki dan menentu dah. Hari ni sahabat kita akan mati. Kita panjang umur lagi, panjang umur. Di situ dalil tu. Ni jadi semua benda yang kita lihat ni menjadi bukti di Tuhan ada sifat kehendak. Dengan tengok pandangan betul mata dah dapat kita faham kata pada zat Allah ada sifat kehendak, yakni iradah. Bila dia berkehendak, menimbulkanlah barang yang ia berkehendak. Jadi duk jadi hatul molek, tak ada belaga apa pun. Nampak lagi manusia beranak tu kepala tangan kaki tak jadi celaru. Sebab apa? Sebab Tuhan buat makhluk dengan kehendak, bukan dengan terpaksa atau tersilap atau sengaja atau dengan kerana sebab-sebab. Dah dengan kehendak dia jadi susun molek tak? Susun molek. Tu dia panggil tu. Dan tidak menentu. Kalau Tuhan tak ada sifat berkehendak, otak kita fikir, tentulah Tuhan tak ada berkehendak dan tidak menentu. Kalau tak menentu kan, seseorang tu nak tentu Melayu, nak tentu Siam, nak tentu Jawa, nak tentu Arab macam mana? Sejak azali lagi noh, waktu imkan lagi, perenggan noh. Sebelum jadi kita lah, Tuhan mengenaki timbul seseorang tu boleh jadi Melayu, boleh jadi Siam, boleh jadi Jawa, boleh jadi Arab. Dia menentu jadi Melayu. Terbit cokah mari Melayu. Tu kerja Tuhan. Nampak tak? Kalau dia tu menentu juga, mengendaki seorang tu boleh jadi orang macam bubuk, boleh jadi orang baling, boleh jadi orang Kuala Ketik, boleh jadi Bukit Selamat, boleh jadi orang pada teh banyak tempat. Dia menentu waktu tu lagi jadi orang macam bubuk. Terus nak kata kena Cik duk sangat duk di wing tu, pindah duk sini kak. Nak kata kena dia tulis dah. Pusing ke mari klik sini. Pasal apa tak ada sana? Tempat rumah pemolek kebun pada. Nak klik macam bubuk dia juga. Sebab dia tulis dah sekian hari bulan, aku tentu mengkenaki dah kamu akan klik sini pada tahun 2022. Jumpa Cik N sini padahal duduk di wing zaman kami. Melamak orang duduk sana terus pada. Tak itu je. Tuhan punya kerja. Kenapa? Karena di Tuhan ada sifat berkehendak dan menentu. Kerja dia menentu ni. Menentu seseorang tu jadi ustaz, menentu jadi doktor, jadi peguam, jadi cikgu, jadi askar. Boleh jadi dia menentu jadi askar. Terbaik mari mengaji pondok, mengaji pondok. Terbaik mari jadi askar, patut jadi ustaz. Nampaklah kita ni hatuh bercakap ni. Hatuh anak hatuh pasti dia bila kecil pergi pondok pula. Kau nak jadi tok guru, terbaik mari jadi di pembengkelan. Ada lah baru. Nak royak kata ikhtiar usaha kita tak boleh berkah. Berlamuk lah. Kita boleh kira bercara ya, tapi penentuan dia lah. Jalan kita buat kau ni, terbaik jalan kau ni. Ada harta sekolah orang putih. Jadi bila kecil pok ni, nak beri jadi orang pensyarah orang putih, terbaik jadi ustaz. Ustaz Syahril Long, cakap orang putih. Terbaik jadi ustaz Syahril Long. Patut kan jadi doktor sakan tak? Kerja bank putih. Nampak tak? Sebab apa? Nak royak balik, mengendaki dan menentu oleh Tuhan. Kenapa Tuhan menentu? Karena dia ada sifat berkehendak. Jadi sifat berkehendak itulah mengendaki tiap-tiap mungkin. Setengah-setengah daripada mungkin itu. Dan dia menentu. Nampak lagi? Tak kira lah duduk tepat ke, warna kulit ke, panjang pendek ke, tinggi rendah ke, bangsa ke, apa saja pun Tuhan menentu siap. Jadi kita ni jalan timur-timur ya. Nampak lagi? Kenapa? Kerana di Tuhan ada sifat iradat. Jadi tengok kita ni faham lah. Tak nak kata kena. Nampak lagi? Sekalian hari bulan aku tulis siap, mu akan mati kata. Pukul 3, pukul 4, pukul 5. Boleh jadi mati pukul 5, boleh jadi mati pukul 6, boleh jadi pukul 7. Dia menentu hari pukul 5. Pukul 5 lagi. Tengok tadi, hak surat tubik tadi. Mati tengah duk tukar tayar, mati ping. Ada mati tengah buat kebun, tarik-tarik sekerak king gitu.
Ada tengah nak meracau benda apa? Sebab apa? Dia tahu. Dia menghendaki nak kata apa. Di situ boleh kata sebab tu kita tengok makhluk ni mupahalah di Tuhan. Situ bukti kata dengan akal fikir tu. Tiap-tiap kita disusung oleh Allah. Timur mari dah duk berlaku lah ni. Kalau musnah. Ni jalan mengenal Allah Taala macam tulah, kenal lah. Habis. Jadi otak kita boleh fikir, kalau Tuhan tidak ada sifat berkehendak, iradah, tentulah dia tidak mengkehendaki dan tidak menentu. Maka ada kalanya dengan tergagah. Kalau tak terkehendak dengan tergagah. Apa maksud tergagah? Dipaksa. Mana boleh siapa nak paksa Tuhan? Tuhan nak buat kita, tak mau buat kita, ada orang paksa? Tak ada pada dia paksa dia. Tapi dia kehendak berjadi-jadi. Sebab lawan bagi perkehendak boleh jadi tergagah. Tergagah pun tak. Nampak lagi. Dan dia kata, atau dengan lalai, sambil-sambil galik Tuhan ni, jadi makhluk. Boleh ke? Tuhan bukan boleh lalai, tu sifat mustahil di Tuhan. Lalai tu makhluk, tak boleh terima juga. Tak jadi kita. Kalau Tuhan buat kita dengan lalai lah, pokoknya tapi buah labu. Apa ni? Yang luruh cah habis. Tapi sebab apa Tuhan buat pokoknya tinggi, dia buat pula buahnya ni dengan sabuk, dengan terpurung lagi. Sebab apa? Sebab dia berkehendak buat. Kalau sambil lupa-lupa buat boleh jadi tak? Tak boleh jadi gitu. Jadi celaru habis. Jadi benda bukti kita tunjuk ni membuktikan di Tuhan ada sifat iradah. Tak tu ya, lepas lah. Lepas dalam tafsir kita kasar mengaji. Ni jangan tak mengaji langsung duduk makan minum lah. Sampai tak tu langsung Tuhan tak apa. Teruk lah gitu. Cari makan celek mata, cari makan berak kecing. Lemung kambing cari makan berak kecing. Harilah peluang sehari-hari kenal Tuhan gatik. Tuhan yang duduk berimu makan minum sehat tubuh badan ni. Belajar gatik bak dia. Kenal dia gatik. Cara macam itulah. Maka kita pegang kata apa? Tuhan buat kita bukan dengan lalai. Dia buat kita dengan kehendak. Di mana dalil? Sebab kita ambil di Quran lah. Fa'alul lima yuri. Ayat Quran tu dah menjadi dalil nakli. Akal kita fikir dalil akli. Nak dikejak hati tu. Fa'alul lima yuri. Maka berbuat akan ia barang yang ia kehendaki. Jadi orang Tuhan buat kita sebab apa? Sebab dia kehendak buat. Bukan sabit tersilap, tergagah. Dua. Ni lawan bagi otak kita fikir sendiri. Jadi buat kita dengan kehendak. Bukan buat dengan lupa. Tersilap lupa, terbuat kita. Tak akan jadi ya. Berterabur habis. Supaya kita masak nasi lah. Tak nasi, lepas tu pergi bersembang. Jadi gini nasi. Tu nasi kita. Tak jadi nasi lah, jadi haram. Nampak lagi. Tu nampak. Jadi ke benar tak? Tak jadilah. Begitulah Tuhan kita terima tak boleh. Tak terima pada akal kita. Tuhan jadikan kita dengan lupa. Kenapa? Tuhan jadi kita dengan sifat berkehendak. Datang dengan ilat. Apa maksud ilat? Ilat ni lawan bagi kehendak belakang ni. Dia berkehendak ya. Tuhan buat kita dengan kehendak. Sebab ayat Quran ayat tu ya. Apa maksud ilat? Dengan kerana. Bukan kerana kau eliket tu. Dulu ada lagu zaman dulu tahun 80-an, To'ah eliket, terima kasih. Kerana tu. Sekutu mawar merah. Sebuah puisi aku ingat lagi zaman tu. Kamu apro orang Pulau Pinang. Lagu cukup sedap tapi tak kerti cakap Melayu je, cakap orang putih. Jadi kalau kita kata Tuhan buat makhluk ni ke apa? Ada kerana dah. Kerana itu benar kelemahan. Tuhan buat kita dengan sifat berkehendak. Ayat tasifa bil aghradi fil af'ali awil ahkami. Atau bersifat ia Allah Ta'ala mustahil. Tak boleh ada sekali-kali di Tuhan ni bil aghradi dengan gharak. Apa gharak? Tujuan tertentu. Mengambil untung dan rugi.
Fil af'ali, pada perbuatannya. Tuhan buat kita ni bukan dia ambil untung rugi. Kita sebab apa mengaji? Kita ada gharad, dia panggil. Ada kerana, ada ilat. Pasal apa kita mengaji? Kerana kita nak membuang kejahilan. Kerana. Sebab apa kita kerja? Kerana kita nak duit. Kita ditekan atau kehendak? Kerana. Ambil untung daripada perbuatan kita. Betul tak? Semua benda kita ambil untung. Tuhan dia tak ambil untung dan rugi atas perbuatan dia. Jadi buat kita ni ada kerana tak? Tak. Tu ayat Quran, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan manusia dan jin tak boleh kerana. Kena bubuh melainkan supaya. Kalau kerana Tuhan ambil untung atas taat kita, atas derhaka kita. Nampak lagi. Jadi Tuhan buat kita ni tak ada untung apa. Kalau semua pakat derhaka pun Tuhan tak jadi apa. Kalau semua taat pun Tuhan tak jadi apa. Tu dia panggil Tuhan buat kita dengan kehendak, bukan dengan kerana. Nampak? Kita buat rumah bawah sebab kita nak ambil manfaat daripada rumah yang kita duduk. Sebab apa kita makan? Kerana kita nak ambil manfaat dari makanan. Kita semua ada kerana. Tak ada benda tak ada kerana. Menikah pun ada kerana. Bapa tak nak duk lah. Semua benda ada sabit. Kerana. Kita buat apa pun kerana. Ada gharad. Tuhan buat kita makhluk ni ada kerana? Tak. Dia manfaat dia mari kat kita klik. Dia buat kerana dia kehendak. Kau tu klik. Tu dia panggil tu. Tidak dengan ilat atau dengan ilat. Ilat ni kerana. Dia tak ambil kerana lah. Lau kana awwalukum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum wa abdakum wa hurrakum ijtama'u ala ta'ati. Allah kata apa? Allah kata, laukana kalulah. Allah sebutlah hadis kursi. Orang-orang awal-awal, orang dulu-dulu, dari zaman Nabi Adam lagi. Wa akhirakum, orang terbelakang-belakang. Kita lah semua ni. Sampai hari kiamat. Wa jinnakum wa insakum, jenis kumpulan jin, jenis kumpulan manusia yang merdeka atau yang hamba. Istama'u ala ta'ati. Yang demo ni pakak semua taat keku. Dia kata malazalika, tidaklah dia kata yang demikian itu menambah sedikit pun dalam kerajaanku miskala zarrah, walau sebesar zarrah. Jadi kalau pakak semua pakak jadi Islam habis, termasuklah Presiden Amerika, Presiden Singapura, Presiden Rusia, Putin, Ukraine, habis dah. Cina, Kasian, Buddha, jadi Islam semua, seka tak ada kafir. Adakah kerajaan Islam, kerajaan Allah bertambah? Tuhan kata tak jadi apa, kerajaan aku tetap sempurna. Tu dengar tu. Begitulah kalau menderaka bang. Sebab apa? Sebab aku buat kamu semua bukan ambil kerana. Tu nak faham Tuhan macam tu. Jadi kita buat ibadat ni, Tuhan duk macam tu, mulawan dia tak jadi apa ni. Dia beri makan minum dah. Hak tak semayang dia beri kenyang. Semua tokong. Hina Nabi dia. Buat macam-macam. Menega sehari sejam masuk 1 juta. Kita hak semayang kadang-kadang RM3 pun ketar nak boleh. Sebab apa? Dia kehendak. Kena faham gitu ni. Tuhan buat kita, dia tak ambil untung rugi. Dia panggil. Dia buat kita apa tak? Kerana bersifat kehendak dia. Bukan kerana ambil untung rugi atas perbuatan dia. Tengok. Atau dengan tabiat. Tuhan ni bukan buat kerja dengan tabiat. Tabiat dia lah jenis buat makhluk. Bukan macam tu. Lawan bagi ni, semua benda ni lawan bagi berkehendak.
Dan jika Allah Ta'ala ni, otak fikir tengok, kira-kira tengok. Kira-kira sebab apa? Nak pegang kata Tuhan ni buat makhluk dengan berkehendak. Kita kira lah juga benda hak mustahil pun. Bukan kira nak budi Tuhan, kira nak beri kata tak ada tu. Otak pun fikir lah. Kata gitu, kalulah Tuhan itu buat kita dengan tergagah, dipaksa, nescaya tidak menjadi ia akan makhluk. Nak jadi makhluk macam mana? Sedangkan makhluk ni sudah jadi saksi pada butir mata kita. Kerana ianya tidak mengkenaki. Kalau tak mengkenaki, timbul makhluk? Tak timbul. Sebab tergagah. Dan jika lalai pula atau lupa pula buat makhluk ni, nescaya tidak ada juga makhluk ni. Kerana kedua-duanya itu tidak mengkenaki. Benda tak kendak jadi dah weh, tak jadi deh. Jadi kita ni kerana di Tuhan ada sifat iroda. Pegang hak tu lah, dengan dalil akal kita berkira supaya kejak dalam hati kita. Dan jika perbuat juga dengan lalai, kalulah kira ya, bukan ada apa kira. Tuhan buat kita dengan lalai atau lupa, nescaya bertukar habis hakikat makhluk ni, bertukar takkil lah jadi macam tadi. Kalau buat sesuatu perkara dengan lalai lupa, bukannya Tuhan kita pun jadi serabut habis. Apa lagi? Supaya orang nak menikah, kawan tak mau menikah lagi, paksa menikah pun serabut. Tak itu Bapak Heng. Nampak lagi? Benda paksa ni bukan nak jadi kebenar. Ada orang zaman dulu kisah ni, pak suruh menikah, anak tak mau menikah. Ni nak ayat tergagah lah, jadi kebenar tak jadi ni. Lepas tu dia takut ke pak menikah agak. Menikah malam, bini mari dekat. Biasalah menikah CL, mari dekat dia kata gijuh ki amin dah lah. Tu nak merapuh tu dah, dia nak merapuh tu dah. Rak amin sampai seminggu lebih. Bini nak pergi dekat dia tak ambil. Sebab apa? Dia menikah tergagah. Tu manusia. Nampak lagi. Jadi ke benda lah. Tak jadi pak. Duk musing lagi gitu. Jadi orang dulu ditakut ke pak ni. Pak suruh kan menikah juga. Lah kalau tak ambil, bini mari dekat musing, bini minta cerai. Tengok nak duk ni. Benda tergagah jadi dah weh. Tak jadi tuan-tuan. Tengok. Bertukar lah. Kalau buat sesuatu dengan lalai atau lupa, hakikat perkara jadi bertukar habis. Bertukar macam mana? Macam tadi ya. Buat dengan lalai-lalai, lupa, leka. Buah labu, buah mikir. Buah temikir, pokok muktan. Tak pening kepala kita nak bagi. Nak guting-guting tengok buah temikir. Silap guting tipu kepala. Buah muktan, takkan temikir. Makan ke kami habis pula tu. Ayolah. Kalau Tuhan tak buat makhluk ni dengan berkehendak, dia buat dengan lalai atau lupa lah, hakikat makhluk bertukar. Nampak lagi? Kepala orang, badan kambing, pasal kudang. Dah bukannya buat dengan kehendak lah. Kaki tik, tak ke huduh kita. Mampu kita. Nampak lagi? Tapi lolak lah kita. Molek orang tu molek. Tapi kadang-kadang Tuhan tunjuk juga kaki tubik 3, 4. Sebab apa? Tuhan nak tunjuk kalau aku nak buat umur macam tu apa boleh. Tuhan buat juga sekali 2, 3 tempat. Kok belah Cina, India tu tubik gambar muka kambing, kadang-kadang tu badan orang. Jadi Tuhan nak tunjuk tak, aku boleh buat umur macam mana pun. Tapi aku kehendak buat manusia molek. Di situ dalil kata apa? Dalil hati kita kejak dengan fikiran setelah kita bahas tak ni, di Tuhan ada sifat berkehendak. Jadi semua kita ni apa? Dengan sifat berkehendak. Macam tu ya, lepaslah berdosa. Lepaslah berdosa tak mengaji tu. Mengaji kita dengan kitab ni bukan untuk dapat kerja. Dapat kerja kena pergi SPN, STPN, SPRN tu. Tolong. Hak ni mengaji nak beda jawab lah kubur.
tu ya. Bi kenal Tuhan yang disembah, dia nak tanya soalan mula-mula. Dia tanya tauhid dulu. Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Ha ni dia. Malaikat berdiri kepala lepas pada langit tu. Macam ni kata Tuhan. Ha, tu dia. Kita tak bisa mengaji lah tahu. Sifat mukhalafah entah apa tu tebar masuk dalam kepala. Ha dia. Apa lagi? Dia tanya tauhid dulu. Ma rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Dia tanya ilmu tauhid dulu. Ma nabiyuka? Tauhid juga. Bak sosok. Ha, buat gini tuan-tuan. Kalau tak mengaji langsung nak apa? Ha, aku tak tahu deh. Tuhan, ha menjalah weh. Ha, apa lagi tu guru tekan sangat mengaji tauhid ni. Perkara yang ditanya dalam kubur lepas kita mati adalah tanya bab Tuhan dulu. Ma rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Tanya pula bukan pelan-pelan. Jerekah pula lebih pada spekar kita jadi. Selak kita. Apa tuan-tuan? Bab tu kita kena tolong kalau orang mati dah. Mayat-mayat kena ramai kalau boleh. Tapi gitulah kita masa hidup kena kawan dengan orang mayat-mayat. Ni kita hidup kawan dengan geng disco. Mampus kekeng kita. Lepas tu orang mayat rambut. Nabi royak lah hadis Nabi kata. Ma min rajulin muslimin yakumuna ala janazati arba'una rajulan. Nabi kata. Tidaklah mati seseorang Islam Nabi. Yakumuna ala janazati, dan mayatnya disemayangkan. Dan disemayangkan atas mayatnya arba'una rajulan, 40 orang. Nampak lagi. Arba'un tu 40. Kalau 40 lah, kalau 400 lagi bagus. Kalau 4,000 lagi bagus. Kalau 40,000 lagi bagus. La yusyrikuna billahi syai'an. Yang 40 orang semayang mayat tadi ni, demo ni tak syirik Allah. Kenal Allah molek. Orang mengaji semayang molek. Syafa'ahumullahu fih. Mensyafaat Allah Ta'ala dan diterima doa atasnya, atas mayat. Alhamdulillah. Kalau kita pun tak berkawan dengan orang molek. Nampak kena? Benar jemput kenduri tak apa, kita hantar kad makan ke darah. Dijemput dan mempersilakan walimatul urus. Kita jemput seorang, dia mari 9. Tak itu jangan ni. Jangan sebab kenduri itulah. Habis mari. Hak 9,000 dia jadi 19,000 orang mari. Sebab jemput makan. Jemput mati biasa orang jemput. Tak nak jemput. Hati nak pergi semayang betul tak? Tok Guru ni Aziz mati di Kelantan. Kami di Bali ni naik kutu kereta pergi. Siapa tak suruh pergi bang? Sebab apa pergi? Allah tarik hati pergi mayat-mayat dia. Ustaz Padeno tu mati di pokok senar. Zaman tu saya ni mutu pun tak ada. Tupan mutu orang tua seorang. EX5 ingat lagi. EX5 lama. Tiba jalan tu Melang Bukit tu. 2 orang kami ngapa mana. Mana ajak pergi juga. Pukul 3 masuk. Nak semayang mayat pukul 9 orang berapa ratus ribu. Bukan 40 orang, berapa ratus ribu. Allahu Akbar. Siapa tarik hati lagi? Allah tarik. Sebab apa? Sebab dia hidup dengan Islam. Allah beri mulia masa hidup lagi. Nabi royak. Kalau kita tak bercara apa ada hidup, adakah orang tarik hati lagi semayang mayat kita? Jangan doa. Adalah 14 orang, 15 orang. Tu pun kalau kecing tak masuk mayat-mayat tu pun. Betul tak tuan-tuan? Nak cari. Jangan pergi pasar. Kadang-kadang orang hebat tapi orang pergi 12-13 orang ya. Ni Allah beri ni. Hati pergi mayat-mayat ni Allah tarik. Sebab apa? Nabi royak kalau 40 orang saja Allah ampun dosa. Allahu Akbar. Kalau 4,000 tu tengok Tok Guru mati, Allah bestnya demo. Tapi hidup demo macam mana dengan Tuhan? Sebab tu kena baik dengan orang soleh, dengan orang masjid, dengan orang surau, dengan orang pondok. Tok Guru kena baik. Paling dok pun demo semayang baik, tak boleh mari. Ingat kita. Ni dengan Tok Guru start. Orang masjid buat musuh. Nak mati suruh kita mayang-mayang. Godang lah. Aku gerang kadang-kadang tu. Tak, ingat biar ni. Ingat kita macam gini. Kalau kita baik dengan orang, insya-Allah dia mari tuan-tuan. Walau bukan orang terkenal.
Tukang masak ya. Tapi selalu tukang masak untuk orang makan masjid. Tapi mati dia tiba-tiba orang ribu. Baik mana? Ni tuan-tuan kita heran. Lama saya tengok di Bali. Dia ni tak terkenal langsung. Tiba-tiba orang ramai amat. Apa dia ni? Allahu Akbar. Tengok-tengok Allah. Kalau di masjid kau suruh jaga berantik cicak tiap waktu saya ingat bukan orang terkenal pun. Aku ni terkenal lah juga. Tapi aku mati geng macam bubuk kena pergi lah. Tapi mau mati dulu lah. Aku minta mayat kat rumah. Jangan aku mati dulu geng aku. Tak boleh pergi pun semayang raib. Tak apa dah. Nampak lagi. Macam tu cara dia. Nampak lagi Nabi Royak ni. Sebab tu hidup kita kena cara ke Tuhan, cara ke masjid, cara ke akhirat. Allah tarik hati tuan-tuan. Saya bisa pergi saya tu lah. Berasa nak pergi. Mati di Greek tu saya ingat. Abang Razi tu mati. Saya ni sibuk dengan kuliah macam ni. Lama orang ayat mati saya jawab itulah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Piung tengok lagi. Dalam hausa tu. Berlama orang mati jawab itu. Tidak apa Al-Fatihah. Baca apa tak? Kena sampai tu. Tapi ada setengah orang tu Allah kena pergi juga. Pergi je ni. Kita pergi semayang. Tubik mata. Allah. Tu Imam Sungai Ula. Tak sakit. Saya sibuk juga tengah hari tu. Nak kena lah. Saya pergi. Hati tak boleh. Aku tak pergi. Kena pergi juga. Sebab apa? Dia orang macam mana? Bukannya kita nak buat salah. Kita pergi situ. Pergi situ. Ini tengok. Saya tak kata tengok Allah. Orang yang kuat. Nampak? Jadi kita pun berdekatlah sikit dengan orang masjid, dengan orang surah, dengan mengaji, dengan kitab. Ni tengah nak mati kan, baru nak main patch orang masjid, orang surah. Aku suruh mayang di basah kereta kalau boleh. Jejak masjid tak besar. Tak? Masalah gini, banyak di tempat saya macam tu. Tengok kalau musannif rahimahullah. Tengok ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri molek lah kita ni lebih pada 40 orang. InsyaAllah. Ni. Nescaya bertukar habis hakikat makhluk ini. Kalaulah Tuhan ni buat kita dengan lalai atau lupa, makhluk ni bertukar hakikat. Nampak tak bercelaru habis. Tengok-tengok beranak tu baik kepala lembu pada orang. Duk esok tu baik kepala ayam. Dah hamapuh lah pening dah orang. Berserabu habis orang. Tak jadilah lah. Tengok dia. Belah-belah tengok buahnya. Nak kokok buat satan. Tengok-tengok isi cepedak. Pening lagi tengok. Cepedak buat cucau. Jadi ada. Koyak-koyak awah derian. Tubik-tubik isi moktak. Pening dah lah. Nampak lagi? Tapi kila koyak kulit derian, isi dia. Isi derian. Sebab apa? Sebab Allah buat kita dengan tu bukti. Maka itulah sebab kata. Bila kata. Mana bukti Allah Ta'ala ni sifat kena. Jawabnya baharu. Apa maksud baharu? Tadilah. Tadi ni. Tadi. Semua modal dalil tadi ni. Makhluk-makhluk ni baharu lah ni. Semua tu menjadi dalil kata Tuhan ada sifat-sifat kamalah tadi. Boleh jadi boleh macam tu. Tengok dia buat teratur molek tak? Atur molek ya. Ada malam, ada siang. Tengok dengan matahari pun naik ke barat turun semua. Siapa tu? Tuhan. Akal boleh fikir sendiri. Dan jika makhluk ini otak fikir no. Turut ada sebab Tuhan ada, seperti gerak cincin, turut gerak jari misalnya. Nescaya makhluk ini jadi ada kerana makhluk ini tak terima pada akal, nak turut ada. Satu pandangan lagi kata kena. Kita ada ni sebab Tuhan ada. Macam cincin di jari tu. Cincin jari gerak automatik. Cincin gerak. Dia kira gitu. Sedangkan kita ni harus ada. Kalau kita tak ada pun Tuhan tetap ada. Kenapa hang gitu? Jangan fikirlah sebab apa kita ada. Sebab Tuhan ada. Nampak lagi. Kenapa? Kita mengikut Tuhan ada. Tak, bukan sabit macam tu. Kita ada kerana Tuhan nak biar ada. Kalau kita tak ada sekalipun Tuhan tetap ada. Jangan ada buat misal macam cincin tu. Cincin di jari lah. Bukan cincin di jari lagu SG Bank tu. Cincin di jari, bila kita gerak jari, bergerak dah cincin. Dia cakap misal. Kalau ada Tuhan, otomatik ada orang, ada makhluk.
Ada Tuhan ya, ada makhluk. Oh, jadi gitu tu. Bukan macam tu ada kita. Ada kita harus. Ada Tuhan kita tetap. Ada Tuhan kita boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Macam tu. Kalau kita tak ada apa, Tuhan tetap ada. Kita ada ni kerana Tuhan ada. Baru kena sunnah berjemaah. Hak pegang kata, kita ada sebab Tuhan ada. Ikut Tuhan kita ni. Jadi kita koding klik. Bukan baharu. Mengikut akan ada Tuhan. Nampak lagi? Nescaya makhluk ini tidak jadi ada. Kerana makhluk ini tak terima pada akal, nak turut ada. Kerana asal makhluk ini tiada. Kita asal tak ada. Macam mana nak boleh turut ada kita macam ada Tuhan? Tak. Jadi ada kita harus sahaja. Kalau Tuhan ada, dia tak mau buat kita boleh tak? Boleh. Tak ada apa, dia duduk saja dia. Duduk sah dia. Boleh. Tapi oleh kerana nak ada kita, adalah kita. Maka kita ada dimulai oleh tiada. Tuhan ada dia, tidak ada tak ada. Gitu. Tidak ada orang panggil start. Dekat putih. Kita ada start. Itu masalah tu. Jadi tak boleh kata kita ini ada ibarat jari bergerak dengan cincin. Bila gerak jari otomatik ada. Kita harus saja ada. Sebab apa kita ada? Kerana Tuhan berkenak timbul ada. Adalah kita. Kalau kita tak ada pun Tuhan tetap ada. Bukan sabit kerana Tuhan ada automatik kena buat kita ada. Jadi wajib klik kita. Kita harus saja. Gitu. Maka macam mana nak turut ada? Sebab kita asalnya tak ada. Kita makhluk tu tak ada. Tuhan yang menjadikan ada. Adapun ada Tuhan tak semacam ada kita. Dia tidak ada mula. Kita dimulakan dengan tiada dulu baru ada. Maka tak boleh kata kita ibarat adanya cincin gerak cincin mengikut akan gerak jari. Seperti itu. Tak boleh. Ini pahaman satu puak pahaman gitu. Dia pegang kita wajib ada. Bila ada Tuhan, Tuhan mesti ada makhluk. Tak boleh. Tuhan harus saja menjadikan kita. Sebab dia nak jadi. Kau tak mau jadi tak ada kita. Tak ada kuliah mengaji apa. Dia tak mau buat bulan bintang. Tak ada apa kita. Tak ada syurga neraka, tak kena tanya apa gitu. Tapi dia kena ada, dia buat. Dia sebut pula. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang buat mati, dia yang buat hidup. Supaya apa? Aku nak uji. Dia buat ikut dia. Nampak lagi. Qala musannif rahimahullah. Dan jika makhluk ini turut ada dengan jalan peseng. Itu peseng tu. Peseng dia. Peseng makhluk ni. Ada yang dikata tabiat. Makhluk ni peseng dia mesti ada. Jenis dia dah tabiat. Supaya orang tabiat ni ada dengan tabiat kan? Nescaya tidak boleh ada juga. Kerana asal makhluk ini tiada. Tajuk dia makhluk ni asal tak ada. Nak jadi peseng macam mana? Nak jadi peseng makhluk kena ada. Tak. Bukan dia. Kita ni ada kerana Tuhan kena ada. Dan kita ni harus ada, harus tiada. Sebab tu kita boleh mari dua perkara. Sakit, pening. Sakit, sihat. Sebab kita harus. Tua, muda. Gerak, diam. Hidup, mati. Senang, susah. Itu kita. Dia dua benda tu kena duduk di kita. Tahu tak kata apa? Bila mari hak ni, hilang hak ni. Mari hak ni, dah ni. Dua-dua tu. Kerana sikap kita, ada tiada. Gitu. Kita makhluk kena faham. Diri kita adalah makhluk yang bahasa baharu, yang bertukar-tukar. Gitu. Mari. Tengok. Kalau musannif rahimahullah. Kerana asal makhluk ini tiada. Dulu tak ada kita. Sekarang Tuhan adakan kita. Pak kita pun macam tu. Nabi Adam pun dia lah tu. Makhluk belaka. Syurga neraka pun gitu juga. Tak ada Allah Ta'ala berjadi. Allah buat beri. Bulan, bintang, langit semua Tuhan buat beri. Tengok.
Tiba-tiba makhluk ini ada juga. Sedangkan kita tengok makhluk ni ada. Ini jadi bukti kita ni. Maka nyatalah. Apa nyata? Jelaslah pada pikiran kita, pada pandangan kita, pada hati kita, pada kiraan kita, pegangan kita, bahawa Allah Ta'ala ni ada baginya, bagi Allah Ta'ala sifat iroda. Nak ya tu ya. Dia mesti royak juga sutir tu supaya kita kejak. Kalau datang orang hujah, kita boleh jawab, tak jadi keraguan. Kerana bila mari keraguan ni masalah iman. Takut kita tak percaya pula Tuhan ada iradat pula dah. Nampak lagi? Takut jadi gitu. Takut orang-orang etis, orang yang tak percaya Tuhan. Dia kata benar ni jadi sendiri. Ada orang gitu. Sebab tu kena pakai akal saja. Akal kena fikir tengok. Boleh tak mung tak dak menjadikan dirimu, akal tak boleh masuk. Maka dia panggil mustahil. Maka mesti ada tukang yang menjadikan kita, yakni Tuhan. Maka jadi itu dengan apa? Dengan sifat kehendak. Karena kalau bukan kehendak, jadi dengan lalai, jadi dengan tabiat, jadi dengan tergagah. Maka bertukar hakikat. Macam yang kita baca sana. Tengok. Dan tidak pula dengan lalai menjadikan kita. Dia ulang hak itulah tadi dah. Dan tidak dengan lupa, tak juga. Dan tidak dengan ilak, kerana itu satu sifat kelemahan. Ni. Aw yatasifa bil agradi fil af'ali awil ahkami. Perbuatan Tuhan ni bukan kerana itu. Awil ahkami, hukum-hukum dia tu pun dia tak ambil kerana. Dia buat hukum atas kita, suruh semayang. Dapat lagi. Adakah Tuhan hutang rugi? Dah. Tak mayar sudah lagi. Aku nyanyi dengan seksa. Dia Tuhan gitu kaklah. Kau dia bakamu pun dia Tuhan gitu. Dia tak bakamu pun Tuhan gitu. Tu dia panggil atas hukum-hukum dia. Dia buat hukum wajib, hukum sunat, hukum makruh, hukum haram. Jadi gimana? Tak jadi apa dia Tuhan gitu. Kalau pakat lawan dia tak jadi apa. Yang teruknya kita aku lawan. Ni masalah. Ni. Lawan pemerintah boleh kira lagi. Lawan dengan Tuhan tak boleh apa. Lawan kerajaan, pemerintah, manusia biasa. Sakat mana boleh buat lawan dengan Tuhan, nak pergi ke mana kita? Habislah. Lawan dengan kerajaan Malaysia. Hak setengah tu nak takat di Malaysia tak boleh, dia lari ke Siang. Habislah kuasa sakat Malaysia ya. Sajak lah. Kalau apa? Sajak bondan tu. Ingatlah, kes seluruh dunia semua tu. Semua orang tu mengisu hari-hari. Orang duk beli situ barang dia. Muka comel loteng, orang betina. Kerajaan Malaysia takat duk Siang. Sebab kita manusia kuasa tangan tu ya, terbit negeri tak boleh buat dah. Kalau boleh harta sekotakat tak boleh. Salah. Kalau Tuhan kita nak pergi ke mana? Ni lorak ni. Duk sini pos rabu. Batu ada hari mati pula. Mati takut lah. Tak boleh patah klik langsung. Tak boleh kira cara apa langsung. Dapat lagi. Ni takut dengan Tuhan. Sebab Tuhan jangan nak peranyi mi. Ni. Orang awak tolong royak benar Tuhan, jangan peranyi mi. Jangan awak elak Allah mi. Nampak tak? Ini banyak kita gini ni. Bila ustaz-ustaz tu lebih panggil pula lebih lah kata kita penunggang agama lah. Orang tak bisa gila tunggang agama, orang naik mutu. Tu kata-kata tu supaya nak menjadi buruk orang-orang yang mengajar agama. Jahat ni, kerja Yahudi ni. Memang ada tapi bukan semua. Tapi cakap itu, bila ustaz tu guru ya penunggang agama, pelohotak tu, bodoh. Memang apa orang agama kena oyak agama. Takkan nak oyak bak motong tu. Pening sungguhlah kita apa, letihlah kita ni. Kalau orang politik, dia masuk politik, dia faham Quran hadis, takkan je nak royak bak orang putih. Mesti dia royak Quran hadis dia. Ini penunggang agama pula dah. Jangan pening kita. Dia mesti nak royak dasar Quran dia, dasar Islam dia. Buat sabit pun nama pula penunggang agama. Kutuk ni, jaga mulut sikit.
Kita cari jalan nak mencalakan imej orang. Nampak lagi? Dengan bubuh label-label jenis ni. Nak biar jadi buruk. Tengok filem-filem Melayu, drama-drama. Kalau ajaran sesat pakai tudung labuh, pakai purdah, pakai serban, pelabak apa tu. Buat filem bercerdik ki. Dahlah Islam ni diserang oleh orang kafir. Kita yang Islam pula buat filem berburuk Islam pula. Memang ada seekor dua ya. Tak salah buat filem gitu. Bila pakai serban tudung labu jahat. Oh, aku pelotak ketapa tengok buat filem. Bodoh. Kita tengok pasal hati tengok. Pakai jubah, pakai apa jahat tengok buat filem. Bukan hati kafir ni Islam buat filem. Nyanyi laku ya. Oh. Bila pengganah dahi hitam, buat tasbih tangan. Oh. Tak tunjuk dia tok syekh ulama tu guru dia berjasa. Melamak ke pondok-pondok tu. Hak molek-molek tak tunjuk. Nampak lagi. Ni pening. Kita ni bukan lawan orang kafir, lawan orang Islam jahil satu lagi. Tama-tama orang buat filem banyak. Buat drama-drama yang kata dah lah orang pun tak faham Islam dah. Kita tambah lagi pula. Biar orang keliru terus. Islam ni pakai serban jubah mesti jahatnya. Tak ajaran sesat. Aku pening ini tu. Kita sakit hati tengok. Dah nak lawan payah. Ni. Memang ada lah tapi bukannya juga banyak orang. Nah. Ni pakai pukul gitu. Buat filem terus tu dia. Buat tayangan terus. Ni masalah kita tuan-tuan. Macam mana orang nak rapat dengan orang agama? Macam mana masyarakat nak faham agama? Tengok. Kalau musannaf yang jahat ni berlambak lagi cerita. Dia bunuh orang bukan dia pakai serban jubah pun. Dia tak mau buat filem ni. Dia buat filem serban jubah siap. Dia mulalah. Kalau pakai purdah ekstremis. Pula dah. Padahal duk terlanyar pakai baju ketat nampak tek tu tak lorat dia. Aku kadang-kadang gerang juga. Ya semua. Hak tu haram dosa dah. Lepas tu waktu baik nyataan pula, orang bertudung pun belum tentu lagi baik. Siapa kata baik? Tetapi zahir kita kena hukum baik dah. Lepas dah tudung tu, jahat tajuk dalam kejaling. Kalau pakai baju ketat pada ceng tu haram balik luar lagi. Sebab di lawa tu menzahirkan balik dalam. Kena faham gitu. Sebab tu orang gila, kita kenal di mana gila dia. Nak kenal orang gila macam mana? Kita tengok balik luar lah. Betul ya? Gedik. Gila tu. Muncik otak dia lah. Boleh cuba dalam. Tak tu kita otak dia macam mana. Tapi zahir tu menunjukkan balik dalam. Kalau mu pakai baju ketat, saya menunjukkan dalam teruk lah. Mudah ya. Ni dak bila orang pakai tudung molek. Bukan. Jangan pusing kau tu. Sekurang-kurangnya bagus dah tentu. Jadilah. Hak dalam kita tak tahu. Ni waktu baik nyataan pula. Balik dalam dah tentu lagi. Lepas tu pakai telanya lagi senang. Gila sungguh lah gini. Jahanam habis masyarakat. Mengajar gitu pening. Tengok kita kalau maksudnya gitu boleh. Itulah pengakuan yang sebenarnya. Pengakuan hak kita bahas tadi ni. Tuhan bersifat berkehendak tadi. Dan pengakuan tadi membetuli ia dengan pengakuan Allah dalam Quran. Hak kita bahas dengan akal tadi tu kena sungguh. Orang panggil sejueng sungguh. Cakap bahasa mudah. Sejueng sungguh, sepakat sungguh dengan Allah royaklah Quran kata dia ada sifat berkehendak, maka dia berbuat barang makhluk ni dengan sifat kehendak dia. Mana dalil? Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Apa dia tu? Dan tidaklah mengkehendaki kamu melainkan bahawa mengkehendaki Allah dan menentunya Allah Ta'ala. Apa lagi? Jadi semua benda Tuhan ni dikehendaki dan ditentu oleh Tuhan. Saya boleh sampai malam ni pun Tuhan tulis sejak azali lagi. Saya akan mengajar sekalian hari bulan. Boleh jadi Tuhan boleh saya duduk rumah. Ataupun ada kenduri di rumah boleh jadi. Tapi dia buat kena. Aku tulis hari ni boleh mari. Jadi fahamlah tiap-tiap kerja kita. Tajuk dia last kali tu kehendak dia adalah Allah Ta'ala. Kita boleh ikhtiar elok saja. Benda bala ke, benda bencana ke, benda baik ke, nikah kahwin ke, cerai ke, bergaduh ke, berkelahi ke, susah ke, senang, kira saja kita ni.
Bukan kerja kita boleh beri bekas. Ingat hak tu. Bukan boleh beri bekas. Sebab tu dia suruh serta dengan doa, serta dengan berharap. Mudah-mudahan Allah boleh ubah, boleh. Allah boleh beri tuan-tuan. Sebab qada ketentuan dia ada qada mubram, ada qada muallaq dia panggil. Kita tak tahu dua-dua. Tapi hak mana Allah boleh? Boleh. Tuhan tulis dah. Kata apa? Mati bila? Mati buku 4. Tapi oleh kerana dia rajin doa, minta doa, panjang umur, suka sama silaturahim, suka bersedekah. Tak apa? Allah boleh lajak sikit mati buku kunang. Boleh. Apa lagi? Harus pada aridi. Kita ngaji tak? Kalau mati ni Allah ya la yastakhiru wala yastaqdimun. Tak akhir tak ni. Kenapa? Itu janji dia. Wajib pada aridi. Tapi dia tak harus pada aridi. Boleh jadi dia nak lajak sikit boleh, dia nak lewat. Serah ke dia lah. Jangan heran kadang-kadang. Tapi dua-dua qada tu kita tak tahu dalam ilmu Allah. Sebab tu dia suruh kita berdoa lo. Doa panjang umur. Kita tak tahu tiba siapa kita sampai 70 dah umur ni. Boleh jadi ada kebaikan doa kita tu Allah makbul. Kita berkata boleh jadi tulis kita 40 qiyam dah. Nampak lagi sebab tu dia suruh kita berdoa harap dengan Allah. Tapi dua qada ni ada dua. Satu qada mubram, ketentuan dia. Satu dia panggil qada muallaq. Dua-dua kita tak tahu. Ada yang tak boleh ubah, ada yang boleh ubah. Gitu. Ianya tengok. Ianya Tuhan sekalian alam. Dialah Tuhan sekalian alam. Ini firman Allah ni. Dalil kata Tuhan ada sifat berkehendak. Maka nyatalah, jelaslah dah kita ni. Akidah kita apa pegang kuat lah. Kalau orang main bahas kita boleh bahas lah. Kalau orang tak puas hati boleh royak dah. Klik royak ke bini-bini kita, anak-anak kita tak reti lagi tu. Hak akhir balik wajib mengenal Allah lah. Royak dia mah Tuhan ada sifat berkehendak. Kena royak, tidak berdosa apa. Bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan musyai'ah, ialah juga dikatakan irada. Hak tu juga. Boleh kata musyai'ah, boleh kata juga irada pun boleh kata juga. Nampak lagi? Ni dia panggil, kita pegang kata Tuhan ada sifat berkehendak. Jadi tiap-tiap barang kita tengok ni menjadi bukti pada Tuhan ada sifat irada. Selesai dah antara satu daripada sifat ma'ani, sifat yang ada pada Allah Ta'ala. Bila orang tanya mengaji apa mana ni? Mengaji sifat ma'ani. Apa makna sifat ma'ani? Sifat yang bahasa ada. Apa makna sifat yang bahasa ada? Sebab bila sebut sifat tu, hati kita tuju pada membahaskan sifat, tidak membahaskan akan pada kita nampak pada bahas sifat irodat tadi. Itu dia panggil sifat yang bahasa ada, sifat ma'ani. Yang ada pada zat Allah. Huraian yang ke-9, sifat ilmu pula. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. To be continue next month, bulan depan. Tak salah dia cakap orang putih pun. Apa boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Fakana fid din wa alimna ta'wil wa ja'alna min ibadikal ulama wasalihin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.